Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? So, hari ini Alhamdulillah kita dapat menyambung kelas PDPR kita untuk topik yang baru, Tasawuf Islam KSSM tingkatan 4, pelajaran ke-7, tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. So, hari ini untuk bahagian pertama, insyaAllah pada hari ini Ustazah akan menyentuh hanya 2 topik sahaja di bawah pelajaran ini, iaitu sama-sama kita saksikan apakah topik tersebut. Topik pertama ialah 2.2.1, iaitu konsep hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tajuk konsep ini, anak-anak sepatutnya bila belajar tajuk ini, anak-anak dah boleh menguasai keseluruhan ataupun dah boleh dapat gambaran tentang apa itu hamba dan khalifah Allah dan memudahkan anak-anak untuk pergi kepada topik yang selepas itu. Okey? Baik, apa yang terkandung dalam topik konsep hamba dan khalifah Allah ini? Ada beberapa subtopik kecil sahaja, mudah-mudahan anak-anak dapat menguasainya. Jom kita saksikan. Baik, pertama ialah maksud hamba dan khalifah. Apa yang dimaksudkan dengan hamba dan apa yang dimaksudkan dengan khalifah. Anak-anak perlu kuasai maksud ini untuk anak-anak lebih faham lagi topik-topik yang lain. Pertama ialah manusia sebagai hamba Allah bermaksud manusia wajib mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mengabdikan diri macam mana? Dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Itu dimaksudkan dengan hamba. Okay? Kita hamba kepada Allah. So, kita kena abdikan diri kepada Allah. Cara mengabdikan diri macam mana? Caranya ialah mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu memang tugas kita. Tugas kita di muka bumi ini sebagai 2 sahaja, hamba dan khalifah. So, hamba tu apa? Hamba tu maknanya mengabdikan diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua ialah manusia sebagai khalifah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya manusia wajib mentadbir. Manusia wajib memakmurkan bumi selari dengan kehendak syariat. So, kita kena mentadbir dan memakmurkan bumi. Bukan pakai kita punya kehendak diri, bukan pakai logik semata-mata, bukan pakai akal kita semata-mata, bukan pakai kepandaian dan kemahiran kita semata-mata, tapi segala kepandaian, kemahiran kita itu mestilah berlandaskan kehendak syariat. Boleh anak-anak? Itu dimaksudkan dengan hamba dan khalifah. Baik, seterusnya, hubungan hamba dan khalifah. Apa kaitan hamba dengan khalifah? Okey. Pertama, ialah hakikat manusia sebagai hamba Allah bukanlah penghinaan. Sebaliknya, satu kemuliaan. Ramai orang anggap bila sebut hamba, satu kehinaan. Tapi, bila disebut hamba Allah, dia berbeza. Dia satu kemuliaan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menggelarkan Nabi dan Rasul juga sebagai hamba. Takkanlah Nabi dan Rasul itu hina kan? Nabi dan Rasul adalah makhluk yang paling mulia. Jadi Allah memanggil mereka, menggelarkan mereka sebagai hamba juga. Dan kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, keistimewaan ini tidak ada pada makhluk lain. Sebab apa? Sebab bila kita dilantik sebagai hamba, makhluk lain pun juga hamba Allah seperti matahari, semua patuh pada Allah. Semua mengikut perintah Allah. Bulan, siang, malam, masa. Tetapi keistimewaan ini tidak ada pada makhluk lain kerana kita sebagai hamba, kita hamba Allah yang dipilih sebagai khalifah untuk mentadbir dan memakmurkan bumi. Allah tidak memberi tugas khalifah ini kepada siapa? Kepada malaikat sekalipun tidak diberi. Hatta kepada jin syaitan pun tidak diberi. Jadi itu menunjukkan ada keistimewaan yang kita miliki berbanding kita dan makhluk lain. Okey, yang ketiga, hubungan ini dapat dijelmakan konsep penyerahan diri kepada Allah dalam akidah, syariat dan akhlak. Maksudnya, hubungan di antara hamba dan khalifah ini kita dapat tengok, kita dapat jelmakan dia, munculkan dia dengan cara kita serahkan diri kepada Allah dalam apa sahaja bidang. Contohnya akidah. Kita hanya menyerah diri kepada Allah sahaja. Kita bergantung, kita berdoa. Dari sudut berdoa kita mengharap kita hanya kepada
Allah. Syariat, apa saja jalan undang-undang yang Allah bagi kita patuh, dan segala akhlak yang memang telah diminta kita lakukan, akhlak yang macam mana sekian-sekian berdasarkan wahyu kita patuhi, maka itu kita dapat katakan hamba dan khalifah itu dapat dijelmakan dengan cara kita menyerah diri tadi. Kalau kita dari sudut mentadbir dan juga memakmurkan bumi dari sudut kita ni sebagai pegawai polis contohnya, kita jaga dari sudut akhlak, tidak terlibat dengan rasuah, kita menghormati orang lain dan kita tegas, amanah, jujur. Sama juga dalam tindakan kita sebagai apa-apa pekerjaan, pegawai bank, cikgu sekalipun, kita mengajar betul-betul dari sudut akhlak. Kita menghormati dan memberi kasih sayang kepada murid-murid kita. Itu contoh macam mana hubungan ini dapat dijelmakan. Kita sebagai hamba dan kita sebagai khalifah melalui pelbagai bidang tadi, akidah, syariat dan juga akhlak. Baik anak-anak, boleh? Seterusnya ialah tujuan penciptaan manusia. Kenapa manusia ini diciptakan? Berdasarkan daripada apa yang terkandung dalam Al-Quran. Pertama, memang ada dalil yang menyebut tentang kita ni memang ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nyatakan dekat sini, tapi saya sertakan dekat sini surah Az-Zariyat ayat 56, dan dalam buku teks memang ada rujukan tersebut, so anak-anak boleh baca. Dan sebelum tu kita baca sama-sama lah, ambil berkat daripada ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, tugas manusia mengabdikan diri kepada Allah ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu apa maksudnya? Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku dan beribadat kepadaku. Maknanya memang Allah ciptakan kita memang untuk menyembah dan beribadat kepadanya. Okay, kemudian tugas kedua manusia adalah memakmurkan bumi, iaitu tugas khalifah tadi berdasarkan syariat Allah. Dalilnya dari surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatin liyabluwakum fima atakum. Maksudnya apa? Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Maksudnya ada memang dijadikan kita sebagai khalifah, dan Allah memang ada tinggikan kita, maknanya darjat antara kita, dan kemudian ada yang Allah meninggikan setengah kamu atas setengah yang lain. Maknanya adalah yang tinggi kedudukannya, ada yang bawah daripada yang tinggi tadi. Maksudnya kedudukan ni bukan sama sahaja, ada kedudukan rendah dan tinggi. Tujuannya apa? Adalah untuk menguji kita, menguji kita apa saja kurniaan Allah, sama ada kedudukan kita tinggi ataupun kedudukan kita, dan semua itu adalah ujian daripada Allah, kerana dunia ini adalah tempat ujian. Maka apakah nilai penghayatan yang kita boleh ambil dekat sini? Walaupun manusia sebagai khalifah di muka bumi, gelaran hamba sentiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Walaupun kita mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah berbanding makhluk yang lain, tapi kita kena ingat kita bukan khalifah semata-mata, tapi kita juga hamba. So kita kena ingatlah, bila kita hamba, ada lagi yang lebih berkuasa kepada kita dan kita tidak memiliki apa-apa, melainkan semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya anak-anak, topik kedua ialah 2.2.2, tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Ada beberapa tanggungjawab manusia yang perlu kita lunaskan sebagai hamba dan khalifah Allah. Pertama ialah tanggungjawab manusia kepada Allah dan Rasul, iaitu menyembah Allah yang Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa tanpa mensyirikkannya. Maksudnya kita tak boleh menyekutukan Allah. Kita hanya mengakui yang esanya Allah, satunya Allah, yang berkuasanya Allah, tidak boleh menyamakan dengan mana-mana makhluk. Itu tugas kita. Yang kedua, kita kena patuhlah segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa sahaja yang digariskan dalam syariat, dalam undang-undang Islam, maka kita kena patuh. Dan kita kena tinggalkan semua yang Allah larang. Yang ketiga, apabila kita diberi nikmat, kita kena bersyukur, iaitu dengan cara mengingatinya. Dan kita tak boleh cakap ingatlah daripada kepandaian kita,
daripada kebagusan kita, daripada apa yang kita usahakan, bersungguh-sungguh sangat kita ni, sehingga itulah usaha kita patutlah aku berjaya sebab aku rajin berusaha. Tidak. Usaha itu adalah salah satu jalan sahaja, tapi yang memberinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena bersyukur dan kita kena bersabar apabila Allah menguji dengan ujian dan musibah kepada kita. Bila kita dapat nikmat, kita ingat kepada Allah dan sebut apa-apa zikir, alhamdulillah, subhanallah, boleh semuanya asalkan membawa kepada ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, berselawat dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa berselawat, pastikan dalam setiap hari kita tidak tinggal walau orang kata sekali, sekurang-kurangnya sekali tu adalah kita ingat kepada Rasulullah, selawat kepada Nabi, dan kita cuba contohi sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua ialah tanggungjawab manusia kepada manusia, iaitu kita kena menjalinkan hubungan silaturahim sesama kita. Jangan cepat untuk memutuskan ikatan silaturahim. Ada kesilapan kecil sikit terus putus saudara, kita tak nak macam tu. Berusaha untuk jalinkan, rapatkan hubungan silaturahim. Yang kedua, kita kena memelihara hak sama manusia, seperti memelihara hak jiran. Apa sepatutnya jiran dapat, mungkin kalau dia susah kita kena tolong, kalau dia buat kenduri kendara kita kena raikan dia, apa semualah, apa saja hak jiran. Dan yang ketiga, mengamalkan nilai murni dalam masyarakat dan konsep amar makruf nahi mungkar. Kita kena usaha cegah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat kita bersama dengan sesama kita. Jangan membiarkan kita je yang nak baik, kan? Kita je yang nak masuk syurga. Kita kena bawa bersama orang-orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan, dan kita kena mencegah kemungkaran yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Jangan rasa tak payahlah cegah orang, kita sibuk hal kita sahaja. Kita kena cegah kemungkaran itu dengan niat supaya mereka tadi dapat kembali ke jalan Allah. Yang keempat, sentiasa menghormati sesama masyarakat, hormat mereka. Kalau yang lebih tua kita hormat, kita sayang mereka. Yang lebih kecil kita sayang mereka. Apa yang sepatutnya mereka dapat kita beri, itu hormat. Kalau antara murid dengan cikgu, macam mana kita hormat dengan cikgu kita. Walaupun kita tak suka gaya pengajaran dia, kita tetap hormat dia, tak sebarkan keburukan dia. Kita terima ilmu yang diberi kepada kita dengan penuh kesyukuran. Kalau kita rasa kita nak tambah lagi dengan guru lain, boleh. Tapi kita tak boleh mengutuk, dia ni tak sedap mengajar ke apa ke, semua tak boleh. Itu tanda kita menghormati guru kita. Jadi itu contoh tanggungjawab manusia kepada manusia. Dan boleh anak-anak fikirkan lagi macam mana lagi contoh menghormati sesama kita. Baik anak-anak, seterusnya tanggungjawab manusia kepada alam. Kita kena takbir dan memakmurkan alam secara terancang. Takbir dan memakmurkan alam secara terancang. Tengoklah kalau nak guna alam itu, tak boleh main tibai je sehingga membawa kepada kerosakan alam. Kena guna sumber alam seperti petroleum, biji ke apa ke dengan cara bijaksana dan efektif. Tak boleh dengan mudah-mudah kita nak dapat untung, kita beri kepada orang-orang tertentu sehingga menggunakan dan meraup keuntungan yang banyak, sehingga kita punya masyarakat tidak dapat keuntungan apa-apa. Kemudian alam pula tercemar, kita nak macam tu. Kena guna dengan cara bijaksana untuk kepentingan masyarakat bersama. Okay. Yang ketiga, memelihara alam daripada pencemaran. Amalkan dengan tidak membuang sampah. Mungkin dekat rumah kita dulu, dekat sekolah, amalkan dulu dengan cara macam tu. Kemudian kalau boleh kita elakkan penggunaan plastik, penggunaan straw. Kita banyakkan gunakan benda-benda yang tidak berbahaya untuk alam sekitar. Itu tanda-tanda kita sangat sayang dengan alam yang Allah kurniakan kepada kita. Yang keempat, kita menggiatkan pemeliharaan alam bagi menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna. So kalau kita tak nak, contohnya kalau tak nak penyu pupus, kita tak nak guna plastik banyak-banyak, straw, sehingga ada orang yang saya pernah tengok dalam satu video, bila dia buat unboxing satu barang, banyak plastik yang digunakan. So dia cakap dia tak berkenan, ada orang komen tak berkenan sebab banyak sangat penggunaan plastik. Bermakna mereka sangat peka dengan penggunaan plastik. Ini adalah sesuatu yang tidak bagus sebab dia susah nak nupus. Maksudnya dia mengambil masa yang terlalu lama dan sangat tidak sihat untuk alam sekitar. Okey, itu antara contohlah tanggungjawab manusia kepada alam. Baik, alhamdulillah selesai sudah bahagian pertama. So, ada lagi sambungan untuk bahagian kedua. So, nantikan hari keesokan insya-Allah ada sambungan untuk bahagian kedua. So, nanti kita buat latihan dulu untuk episod yang pertama atau bahagian yang pertama ini. Jumpa lagi anak-anak.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.